Dan untuk anda yang belum menyertainya, boleh menyertai dengan 3 langkah mudah sahaja. Langkah pertama, rakam video 1 minit atau kurang kenangan indah di tempat-tempat menarik di dalam negara dan melambangkan keunikan Malaysia, budaya dan warisan negara. Langkah kedua, kongsikan video tersebut di Facebook atau Instagram anda dan sertakan tanda pagar #IKIM Inspirasi Negaraku di ruang caption anda. Pastikan akaun media sosial anda dalam mood public. Dan langkah ketiga, tag seorang rakan anda dan ajak mereka untuk turut serta sekali dan follow Instagram IKIM FM dan like dan follow Facebook IKIM FM sebagai syarat penyertaan. InsyaAllah untuk peraduan ini sehingga 16 Oktober 2021 banyak hadiah yang menanti anda insyaAllah untuk peraduan Inspirasi Negaraku. Senang sahaja untuk kita menyertainya insyaAllah. Dan para pendengar, setia bersama kami dan kita akan bersama yang kita menantikan sebentar sahaja lagi bersama rancangan Islam Agamaku. Para pendengar, setia bersama kami hanya di Radio IKIM. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. رواه ابن ماجه. تحية معنا بالتوشيح للغناء لهوان. أهلا بنا بجد البلاد ومرحبا. جددتم العهد الذي قد أخلقا. لا تيأسوا أن تستريحوا مجدكم. فلا رب مغلوب هواكم مرتقى. مدد له الآمال في أفلكها. خيط الرجاء إلى العلا فتزلقا. فتجزوا للمجد كل عظمة. إني رأيت المجد صعب المرتقى. والآن حي معنا بالتوشيح للغناء نحو النحو.
Ibu daripada Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Maksudnya, ya Allah, jauhkanlah aku daripada segala kemungkaran akhlak, amalan, hawa nafsu dan penyakit. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Susah cari seluar yang selesa? Ya. Seluar yang sopan? Ya. Seluar muslimah? Ya. Cacas jual seluar. Banyak saiz dan gaya. CAS Cacas. Pilihan nombor 1 Malaysia. Jom tengok FB atau IG Cacas. CACAS. Website cacas.com.my. Butik-butik Cacas, dropship Cacas atau 013-795-5874. 013-795-5874. Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Sayang, kita belum buat lagi akikah anak kita ni. Tapi mahal sangat. Sampai RM1,000 seekor. Nak buat majlis pun tak sesuai sekarang ni. Apa kata kita cuba akikahcenter.com? Akikah apa? akikahcenter.com. Online je. Ya, saya dah buka akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah, dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun RM499 je bang. Daftar cepat. Akikah apa tadi sayang? akikahcenter.com. Sertai peraduan inspirasi negaraku di platform Instagram IKIM.my dan Facebook IKIM FM bermula 15 September hingga 16 Oktober 2021. Kongsikan video kenangan indah anda di tempat-tempat menarik yang melambangkan keunikan
Malaysia, budaya dan warisan negara. Jangan lupa sertakan tanda pagar IKIM Inspirasi Negaraku. Rebut peluang menangi hadiah eksklusif berupa baucer pemeriksaan kesihatan, sumbangan Hospital Pakar Al-Islam, Hospital Mesra Ibadah, produk istimewa dari Azima Care, Meshu dan Marvel Care. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.my. Nilai-nilai bersama IKIM. Adab. Seterusnya berkenaan dengan nilai adab. Adab ini adalah mengenai penghayatan sifat-sifat mahmudah dan menghindari sifat-sifat jelek di dalam kehidupan. Begitu banyak sifat-sifat jelek ini. Sekarang ini kita berhadapan dengan bermacam-macam kerenah dan musibah yang berpunca daripada kelunturan penghayatan akhlak yang mulia di kalangan beberapa anggota masyarakat. Daripada soal kerenah birokrasi, tuan-tuan memahamilah kerenah birokrasi, iaitu sifat-sifat negatif yang ditunjukkan oleh pekerja-pekerja, sama ada melewatkan membuat keputusan, mencuri masa resmi dan sebagainya, hinggalah kepada masalah tumbuk rusuk, dia katakan rasuah, dan juga penyalahgunaan kuasa. Kuasa itu tak ada pada kita, ada batasan kuasa kita, tapi kita melampaui batasan. Dan semuanya ini berpunca daripada tahap penghayatan serta pengamalan kepada akhlak Islamiah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian peranan adab ini dan akhlak hendaklah diberi tekanan di dalam oleh pihak pimpinan pengurusan. Bagaimanapun, sebelum ketua-ketua menyuruh warga kerja berakhlak mulia, mereka sendiri seharusnya lah menunjukkan contoh-contoh adab dan pekerti, budi pekerti yang mulia di dalam diri masing-masing. Kepimpinan melalui tauladan. Yang dikatakan pemimpin ialah yang berdiri dalam budi, yang tegak dalam syarak, yang duduk dalam khusyuk, yang melihat dengan adat, yang mendengar dengan tunjuk ajar, yang berkata dengan ilmu, yang berjalan dengan iman, yang melangkah dengan betul. Semuanya ini menunjukkan bahawa ketinggian ilmu saja tidak memadai untuk menjadi pemimpin sesebuah organisasi ataupun sebuah negara. Imam Al-Shawkani dalam syairnya ada menyatakan bahawa sesungguhnya sesuatu bangsa itu bergantung kepada akhlak. Apabila rosak akhlak, maka rosaklah bangsa itu. Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengerusi IKIM. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Radio IKIM 20 tahun Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami, yang baru buka radio pada waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman. InsyaAllah saya akan menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk para pendengar, untuk waktu ini insyaAllah kita akan sambung kembali ilmu kita, ilmu bermanfaat insyaAllah sebentar saja lagi bersama Taman Syurga untuk petang ini bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia, yang akan membincangkan tentang tajuk khinzir dalam fiqh ta'ayush dalam rancangan Islam Agamaku sebentar saja lagi. Dan untuk para pendengar, kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, boleh tonton di situ dan juga boleh tonton di YouTube IKIM Media. Dan untuk anda juga ada soalan pertanyaan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Kita berehat seketika menantikan rancangan Islam Agamaku. Terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM.
keadaan, tak goyah dengan ranjau tekanan. Walau diri bisa menakluki tata, tetap rendah hati penuh sederhana. Segalanya demi lillahi ta'ala, azimat yang berharga. Rasulullah, dengan hikmahmu terpancar syiar agama, mengubah gelap menjadi terang, menghapus jahiliyah. Satu akidah membangun iman, tahun di lapangan mujahadah. Hadis dan Al-Quran menjadi sumber cahaya pedoman. Hanya itu yang kau wariskan, akan selamat di dunia akhirat. Rasulullah terlalu rindu sunnah yang utama, menyambungkan kasih denganmu. Rasulullah, dalam siramu ku temu tulusnya cinta demi umatmu, berkorban jiwa sehingga ujung nyawa. Menghapus jahiliyah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, apabila ini terkenang, mengalir air mataku. Penyampai berkaliber, Salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. pengisian bermutu, inspirasi, inforia, Islami, semuanya di IKIM. Pernah sekali para sahabat yang tidak bekerja bertanya kepada Rasulullah, mengkhabarkan tentang mereka selalu dikalahkan oleh orang-orang yang bekerja, yang berniaga. Lalu Nabi ajarkan kepada mereka zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, tahmid, takbir, dan disudahi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu mereka datang lagi kepada Nabi mengkhabarkan orang yang kaya itu juga berzikir yang sama, orang yang bekerja itu berzikir yang sama. Lalu Nabi SAW mengatakan itulah dia kelebihan yang Allah bagikan kepada orang kaya yang bekerja, orang kaya yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kerana itu hadirin, bagaimana untuk kita berzakat? Zakat itu dituntut. Kalau tidak punyai harta, ternyata orang yang bekerja dan punyai lebihan harta itu untuk dizakatkan, mereka mendapat kemuliaan. Mereka itu akan mengatasi orang-orang yang tidak bekerja kerana mereka tidak boleh memiliki harta untuk dizakatkan.
89.5 FM di Melaka. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk kita sambung kembali Taman Syurga kita untuk petang ini bersama insya-Allah Islam Agamaku. Dan untuk waktu ini kita untuk rancangan Islam Agamaku, alhamdulillah kita akan bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir Pensyarah Kanan Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah, ana bi khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan bersama para pendengar untuk waktu ini kita akan bersama anda siaran langsung di FB Live IKIM FM, boleh tonton di situ, dan anda juga boleh tonton di FB di YouTube IKIM Media selain FB. Dan untuk anda soalan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29004004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Dan untuk petang ini insya-Allah kita akan bersama doktor yang akan membincangkan tentang tajuk petang ini, khinzir dalam fiqh at-ta'ayush. Dan untuk itu sebagai mukadimah silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Terima kasih DJ Mona. Seterusnya sidang pendengar Radio IKIM, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Topik bicara kita pada kali ini berkenaan dengan khinzir ataupun babi. Bila sebut babi ni dia tak berapa nak sedap sikit lah ya. Tapi kalau sebut khinzir ni dia rasa Arab-Arab sikit ya. Jadi dia rasa sedap lah, dia rasa cantik sikit lah ya. Kalau sebut babi tu dia kurang sedap sikit ya. Jadi tak kisahlah sama ada babi ataupun khinzir ya, kerana babi dan khinzir itu merujuk kepada benda yang sama ya. Jadi kalau babi itu haram, khinzir pun haram ya. Kalau khinzir haram, babi juga adalah haram ya. Jadi kita nak melihat bagaimana keluasan ya, keluasan dalam fiqh Islam dalam konteks fiqh ta'ayush. Kita hidup bersama pelbagai agama, pelbagai kaum, pelbagai etnik ini, maka ada isu yang berkait dengan khinzir ataupun babi ini ya. Jadi kadang-kadang kita rasa tak selesa ya. Kalau mu'allaf dia rasa tak selesa balik ke rumah keluarganya yang non-muslim kerana ada makanan daripada daging khinzir. Kalau muslim mungkin tak selesa dengan jiran sebelah rumah ya, kerana ada makan daging khinzir ya. Ini kadang-kadang boleh merosakkan hubungan harmoni ya, antara orang Islam dengan orang bukan Islam ya. Satu, merosakkan keharmonian ya. Yang keduanya, kadang-kadang apabila kita berlebih-lebihan, dia menampakkan Islam ini satu agama yang keras, satu agama yang tindak anjal, dan satu agama yang tidak mesra ya. Jadi kita nak supaya orang bukan Islam nampak keindahan agama Islam ya. Jadi dalam masalah babi ni ya, kita jelas bahawa babi adalah satu haiwan yang haram untuk kita makan ya. Adalah haiwan yang haram untuk kita makan. Kerana itu disebut di dalam Al-Quranul Karim
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Diharamkan ke atas kamu, ya, diharamkan ke atas kamu bangkai. Diharamkan ini maksudnya diharamkan makan, ya, bukan haram tengok. Bukan haram tengok, haram makan. Tengok adalah harus, adalah halal. Kita nak tengok bangkai, even kalau nak tengok bangkai babi pun halal, nak tengok bangkai kucing pun halal. Tapi yang Allah haramkan ini ialah haram dari aspek makan. Hurrimat 'alaikumul maitatu, diharamkan ke atas kamu makan bangkai, waddamu, dan darah, walahmul khinzir, dan juga daging khinzir, ya, daging khinzir diharamkan. Jadi adakah yang diharamkan itu adalah daging khinzir semata-mata? Ya, kata majoriti para ulama, yang diharamkan itu bukanlah daging semata-mata, tetapi segala yang berkait dengan khinzir itu adalah dikira sebagai haram, ya. Walaupun dalam Quran sebut daging, tetapi lemak babi pun haram, tulang babi pun haram, ya, haram, ya, walaupun tak disebut lemak, walaupun tak disebut tulang, sekadar disebut daging sahaja, kerana dalam konteks bahasa Arab ini, ya, doktor. Dan dia ada konsep, ya, zikrul ba'di wa iradatul kulli. Dia sebut sebahagian tapi maksudnya semua, ya. Contoh dia beginilah, ya. Contoh dia, kita ajak orang datang makan nasi ke rumah kita. Ya, silalah datang ke rumah saya makan nasi. Adakah kita sekadar jemput untuk makan nasi tanpa lauk? Sebab kita hanya jemput untuk makan nasi saja. Sila datang ke rumah untuk makan nasi, ya. Jadi bukan makan nasi saja. Makan nasi dengan lauk, pauk, ya, air, minuman, ya. Kita tak sebut pun minum air, kita tak sebut. Kita ajak makan, datang rumah makan nasi. Jadi kita sebut makan nasi itu, kita sebut sebahagian. Kita sebut sebahagian, tapi maksud kita semua sekali lah. Nasi, lauk, pauk, minuman. Kalau ada kuih-muih, dessert dan sebagainya tu, kita ajak sekali makan. Cuma bahasa kita, zikrul ba'di wa iradatul kulli. Sebut sebahagian, maksud kita semua. Maka konsep yang sama juga diaplikasikan dalam nas Al-Quranul Karim. Bila kita baca, diharamkan daging babi itu, daging, tapi bukan semata-mata daging saja, tapi khinzir itu sebenarnya adalah haram, ya. Komponen-komponennya adalah haram untuk kita makan, dan juga haram juga untuk kita gunakan untuk perkara-perkara yang lain. Itu satu, ya. Yang keduanya, apabila kita isunya kadang-kadang kuali yang digunakan itu, ya, kuali yang digunakan itu, bila kita pergi ke hotel, kuali digunakan untuk masak daging babi, pinggan telah diletakkan daging babi dan sebagainya. Ini yang menimbulkan masalah kepada kita, ya. Jadi ini saya nak bawakan satu yang menarik lah, ya, satu yang menarik. Sebelum tu saya nak sebutkan pasal babi sikit lagi. Pasal babi sikit lagi ialah menariknya keluasan dalam fiqh Islam ini, ya, keluasan dalam fiqh Islam ini, iaitu babi itu dihukumkan sebagai najis. Babi itu dihukumkan sebagai najis, ya, sebagai najis. Tetapi dalam mazhab Maliki, pendapat dalam mazhab Maliki bahawa khinzir yang hidup adalah suci. Pelik ni, khinzir yang hidup adalah suci. Ya. Jadi kalau kita pergi kebun ke apa, kebun kita tu dikacau oleh khinzir, babi ni, babi hutan tu, dia bersentuhan dengan kita dan sebagainya, ialah kita peganglah hukum asalnya, kita kata najis lah. Tapi kalau rasa susah, berat sangat dan sebagainya, dalam mazhab Maliki dikatakan bahawa khinzir yang hidup itu adalah suci, kerana kaedah dalam mazhab Maliki lebih kurang tiap-tiap binatang yang hidup itu
kullu hayyin tahirun. Ya, tiap-tiap yang hidup tu dihukum sebagai suci. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini Doktor dan para pendengar, kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar, untuk soalan anda boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01109004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Berehat seketika, kembali selepas ini. Para pendengar terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Sesungguhnya, apabila seseorang mukmin melakukan suatu dosa, maka timbullah satu titik hitam di dalam hatinya. Jika ia bertaubat dan menjauhkan diri daripada dosa, serta memohon ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kembali bersihlah hatinya. Tetapi jika ia menambahkan dosa, maka hatinya akan bertambah hitam sehingga seluruhnya menjadi gelap. Hadis riwayat An-Nasa'i. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. 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 Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, terima kasih kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Suti Kefahaman Islam Malaysia. Masih bersama rancangan Islam Agamaku pada petang ini, dan untuk anda masih lagi bersama tetamu untuk Islam Agamaku yang berbahagia, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, pensyarah Kanan Universiti Putra Malaysia. Dan Doktor masih membincangkan tentang tajuk petang ini tentang khinzir dalam fiqh ta'ayush, dan ramai yang juga bertanya Doktor tentang perkara ini, khususnya kepada nak terangkan kepada muallaf kenapa bertanya kenapa khinzir, dan
sepertinya macam anjing dan sebagainya, kenapa haram dan sebagainya. Mungkin ada pencerahan daripada doktor, dan ada yang di FB berkata, Jun dikata topik yang menarik, nampak mudah tapi payah dan berat jika tak faham betul-betul. Itulah yang petang ini kita nak faham betul-betul daripada Dr. Nizam. Silakan doktor untuk sambungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya dah sebutkan tentang keharaman babi sebagai makanan, itu asas, dasarnya. Yang keduanya kenajisan babi itu, ya. Maknanya pendapat majoriti para ulama, babi itu najis, ya. Kalau kita pegang kena sertu, kena basuh dengan air tanah tu. Cuma kalau kita dah tak dapat nak sertu ketika itu, maka keluasan dalam fiqh Islam, iaitu dalam mazhab Maliki, khinzir, babi yang hidup itu dihukum sebagai suci. Ini makna kalau kita terdesak, kita boleh ambil pandangan mazhab Maliki, ya. Satu lagi ialah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menarik. Sebab bila kita hidup dengan dalam masyarakat berbilang agama, berbilang kaum ni, mereka makan daging khinzir, kita Islam tak makan. Kemudian berlaku percampuran, ya. Kuali tu digunakan untuk masak daging babi. Pinggan tu diletakkan daging babi. Kemudian bagaimana kita nak makan, ya? Jadi isunya kita balik ke rumah keluarga yang non-Muslim. Kita mu'alaf balik ke rumah non-Muslim nak makan, ya. Tahu dah keluarga saya ni non-Muslim, mereka masak babi dalam kuali ni. Saya nak goreng telur, nak masak ayam dan sebagainya. Lepas tu nak makan nasi, nak gunakan sudu dan sebagainya. Kita pergi ke restoran, ya. Ini persoalan, ya. Kita pergi ke restoran, ya. Makan restoran, ya. Restoran tu makan macam-macam orang, ya. Jadi bila makan tu mungkin tengah hari tu non-Muslim, rakan kita non-Muslim, dia makan daging khinzir di rumah. Kemudian lemak-lemak tu ada lagi, dia pergi makan, minum pula di kedai, restoran, minum teh tarik ke apa ke. Lemak-lemak di khinzir tu ada lagi di mulut, melekat kepada gelas itu. Dia makan mie goreng, melekat kepada sudu tersebut, ya. Jadi ini menimbulkan, bolehkah kita nak makan ni? Ataupun kita nak kena wujudkan sudu Islam. Sekarang ni suka sudu Islam, pinggan Islam, cawan Islam, gelas Islam, ya. Hanya untuk orang Islam saja, ya, yang tak makan daging khinzir. Jadi kalau kita ada pemikiran sudu Islam, cawan Islam, pinggan Islam, ya, dan sebagainya, ini sesuatu yang menyempitkan kehidupan seorang Muslim, ya. Di sinilah menariknya panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, iaitu seorang sahabat dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah menyatakan, ya Rasulullah, sahabat tanya, ya Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahli al-kitab afana'kulu fi aniyatihim. Wahai Rasulullah, kami berada di bumi ahli kitab, ya. Dalam satu riwayat, wa innahum ya'kuluna lahmal khinzir, mereka makan daging khinzir dan mereka minum arak. Pinggan, kuali mereka masak, ya, daging khinzir, dan gelas cawan mereka minum arak. Fa kaifa nasna'u bi aniyatihim wa qudurihim. Macam mana kami nak buat terhadap bejana-bejana bekas mereka dan kuali-kuali mereka, cawan, gelas, pinggan dan sebagainya. So jawapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, illam tajidu ghairaha farhaduha bil ma' wa tubukhu fiha washrabu. Kalau kamu tidak dapati bejana yang lain, kuali yang lain, tidak dapati gelas yang lain, tidak dapati pinggan yang lain, kalau tidak ada, farhaduha bil ma', maka basuhlah kuali itu dengan air, basuhlah gelas itu dengan air. Walaupun kuali itu digunakan untuk masak babi, walaupun gelas itu digunakan untuk minum arak, basuh. Kalau tidak ada, kalau ada kuali yang lain, gunakanlah kuali yang lain yang tak digunakan untuk masak daging babi. Kalau ada
gelas yang lain, gunakanlah gelas yang tak digunakan untuk minum arak. Tapi kalau tidak ada, farhaduha bil ma', basuhlah kuali itu dengan air, basuhlah gelas cawan itu dengan air. Watbukhu fiha washrabu, boleh masak dalam tu, dalam kuali itu, dan boleh minum daripada gelas cawan tersebut. So panduan daripada Nabi SAW, ya. Jadi nak basuh tu macam mana? Sinilah sebahagian ulama kata basuh tu dengan kaedah sertu juga, kena guna air tanah. Tapi sebahagian ulama menyatakan tidak, basuh macam biasa, bubuh sabun sikit-sikit. Macam kita basuh biasalah, ya. Makan nasi ada lemak sikit, gulai-gulai tu, basuh guna lemon tu pun, itu pun sudah memadai, kata sebahagian ulama, ya. Jadi ini indahnya Islam ini, ya. Dia memberi kemudahan kepada kita dengan kepelbagaian pendapat di kalangan para ulama, ya. Jadi kalau balik rumah non-Muslim, ya, nak goreng telur, nak makan nasi dengan telur ke, roti telur ke, kuali tak ada, basuh je, ya, letak lemon sikit, ya, berbuih tu, sabun tu, basuh, bilas dengan air, dah bersih, so boleh masak dalam tu. Tidak menjadi isu, ya. Cuma lalu tak lalu lah, ya, tuan-tuan perempuan lalu tak lalu, ya Allah, ya, dia kembang tengkuk ni, ya, teringat daging babi tu kan. Tapi itu peribadi kita. Tapi dari sudut hukumnya kita sudah lepas, ya, piawaian standard hukum tu sudah lepas. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada doktor atas pencerahan untuk waktu ini. Dan untuk anda, hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Untuk waktu ini, doktor, ada soalan para pendengar bertanya di WhatsApp konti. Tanya, macam mana kalau daging babi dijual dan sebagai dan dengan makanan halal, adakah itu syubhah? Bagaimana, doktor? Baik, kalau dijual bersama itu, idza ijtama'al halal wal haramu ghullibal haram, ya. Jadi soalan dia dijual bersama, kita kata sebelah-sebelah lah. Dicampur dengan makanan halal. Kalau dia campur masak terus, itu confirm haram. Yeah. Misalnya mi goreng, mi itu halal, sayur tu halal, ya. Telur tu halal, tapi dia campur dengan daging babi. Ya. Itu menjadikan mi itu haram lah. Mi itu haram, kita tak boleh dah nak keluarkan daging babi tu nak makan mi tu, sebab dia dah sebati dah. Betul. Ya, air daging dia tu sebati dah, ya. Tapi yang kita ni ialah dia jual sebelah-sebelah, dia tak campur. Ya, dia tak campur. Itu pun kalau satu kedai, kita nak kena berhati-hatilah. Kita tak tahu cara dia masak macam mana dan sebagainya, ya. Tapi kalau kedai yang berbeza, kedai yang sebelah ni non-Muslim, dia jual makanan ada daging babi. Yang sebelah lagi tu Muslim, dia jual nasi lemak dan sebagainya. Dua tokek yang berbeza, dua dapur yang berbeza, dijual sebelah menyebelah. Yang tu tidak menjadi masalah kepada kita untuk kita ambil yang halal tu. Ya, yang halal tu. Tapi kalau satu tokek, satu dapur, ini menimbulkan syubhah. Kita tak tahu apa yang berlaku di dapur tu, ya. Daging lembu, daging babi disimpan dalam satu peti sejuk yang sama. Bila nak masak tu bubuh dalam singki sekali je lah, ya. Jadi bercampur, itu menimbulkan syubhah. Jadi dia menimbulkan syubhah ni kerana dia satu dapur, eloknya kita jangan makan lah. Tapi kalau dia dua dapur, dua tokek yang berbeza, dua kedai yang berbeza, maka insya-Allah dia tidak menimbulkan syubhah kerana ini dapur yang halal, yang dijaga oleh Muslim, bahan dia halal, dia masak cara yang halal insya-Allah, ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan, dan doktor dan para pendengar, kita berehat sekali lagi untuk waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Radio IKIM 20 tahun membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik dan terkini di Malaysia. Dan dikasih ibu ayah akan isteri solehaya. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. IKIM, inspirasi inforia Islami.
Selain daripada kita memahami bahawasanya hakikat diri ini ialah kita ini bukan kita punya. Dan kalau kita tak faham itu dan tidak maintain hakikat kehambaan itu dan hidupkan falsafah itu, dikhawatiri kita ni seseolah macam masuk zon kekafiran dan kesyirikan. Maknanya kita kata kita ni hamba Allah, tapi bagaimana kita tu hamba Allah kalau kita tidak menurut apa yang Allah perintah? Dan misalnya dalam surah Hud ayat 57, ini dalam konteks Nabi telah pun memberi pesanan kepada umatnya, tetapi dibelakangkan pesanan-pesanan itu. Nabi pun menyebut kalau kita degi juga, kita boleh diganti oleh Allah dengan umat lain, sebab Allah itu dia tidak tersentuh dengan kelemahan kita, dan sebenar-benarnya kita tidak akan dapat membahayakan pencipta kita itu, bahkan sebaliknya akan berlaku. Dan sesungguhnya Tuhan itu maha pemelihara setiap sesuatu. God is the protector. Allah itu Al-Hafiz. Awas, pastikan anda hanya menyebarkan atau memanjangkan sesuatu maklumat dan berita yang tepat dan benar sahaja. Penyebaran berita palsu boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Pendakwaan juga boleh dibuat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998 yang memperuntukkan hukuman denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya. #hentikan penyebaran berita palsu. #kita jaga kita. Radio IKIM kini 20 tahun. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku, dan masih bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Nizam Abdul Qadir, masih membincangkan tentang tajuk petang ini, khinzir dalam fiqh ta'ayush. Dan Doktor, nampaknya tajuk ini memang sangat-sangat menarik dan ramai yang bertanya pada waktu ini. Mungkin kita dapat soalan di WhatsApp Konti dan juga di FB Live IKIM FM pada waktu ini tentang soalan tadi. Doktor, ada yang bertanya juga tentang campur khinzir dan sebagainya dengan makanan halal. Kalau campur dalam satu peti ais, bagaimana? Dari Muhammad Adha Nasir. Bagaimana Doktor? Silakan. Campur daging tu lah ya. Campur daging tu dalam satu peti sujuk ya. Ini kalau ikut standard halal tidak lulus lah. Ya, standard halal tak lulus lah, sebab standard halal tu dia tengok dari sudut penyimpanan lagi. Penyimpanan tu ya, sumber tu. Satu sumber ambil di mana? Kemudian simpanan tu adakah berlaku percampuran ataupun tidak. Itu dari sudut standardnya tidak lulus lah ya. Tapi dari sudut syariahnya itu tidaklah seketat dari sudut standard standard pengurusan makanan halal tu. Sebab dia satu PI tapi dia masih lagi ada perbezaan. Cuma itulah tidak cantik lah ya. Jadi mungkin ini masalah yang akan dihadapi oleh orang yang duduk rumah sewa. Orang dia sewa antara Muslim dengan non-Muslim ya. Adalah simpan sikit daging lembu, kemudian kawan Muslim simpan daging babi dan sebagainya ya. Ini akan menimbulkan masalah ya. Jadi sebaik-baiknya kita mengelaklah daripada perkara yang sebegini, kerana kita bimbang perkara-perkara yang tidak baik. Tersalah ambil daging ke, patut ambil daging lembu, ambil daging babi, tengok plastik sama aja, daging dalam lembut masak je lah hakinan itu ya. Jadi untuk eloknya ialah kita elakkan. Sebab tu dalam satu hadis diriwayatkan, manja ma'al musyrika aw sakana ma'ahu fahuwa mithlu. Sesiapa yang duduk bersama-sama dengan orang non-Muslim atau tinggal bersamanya, maka dia Muslim tu seumpama macam orang non-Muslim itu. Jadi dia satu peringatan dalam riwayat hadis ni supaya kita menjaga jati diri kita, mengelakkan ya daripada perkara tersebut. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan. Dan untuk waktu ini ada di FB Live IKIM FM Muhammad Zainizam bertanya, dulu masa sekolah rakan Cina saya tanya kenapa orang Islam tak makan babi. Saya bagi tahu babi makan kekotoran. Kawan Cina saya bagi tahu yang babi dibela makan sayur. Apa ulasan Doktor di situ?
Allahu Akbar ya. Jadi kalau hujah kita babi makan makanan kotor, kawan dan Muslim kata babi yang belah ni babi kelang ya, elok makan ladang, dia makan sayur, dia tak makan bahan kotor ya. Situ matilah hujah kita ya. Maka di sini kita ada dua alasan. Alasan yang pertama ta'abbudi. Ya, itu perintah daripada Allah. Kita terima perintah daripada Allah, ta'abbudi ya. Ada dinyatakan dalam Quran, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Diharamkan ke atas kamu bangkai, darah dan daging khinzir. Itu ta'abbudi, kita terima. Yang keduanya dari sudut kita katakan akli ya, rasional. Kenapa berlaku pengharaman daging babi ni? Babi itu sebagai makanan. Ta'abbudi selesai dah ya, perintah. Jadi dari sudut akli ni kita boleh fikirkan apakah hikmah pengharaman itu. Jadi kita boleh kajilah dari sudut sains, dari sudut kaji kuman dan sebagainya. Ada yang kata khinzir ni ada punca pelbagai jenis penyakit, antaranya ekstrak, ascarisum, botulism, brucella suis ya, cryptosporidiosis dan sebagainya. Dan ada hampir 16 jenis lagi penyakit yang disebut dalam ayat yang sama ya. Itu kajian saintifik tentang kuman-kuman atau penyakit yang ada kepada daging khinzir ya. Kemudian pada tahun 1997 ahli-ahli sains Britain melaporkan penemuan kuman berbahaya retrovirus PERV daripada khinzir ya. Itu kajian oleh ahli-ahli sains Britain ya. Kemudian 1997 satu kajian jelas menunjukkan terdapat sel-sel tertentu pada kerongkong khinzir yang mampu mengubah pelbagai kuman virus kepada bentuk yang berbahaya. Itu jurnal-jurnal ya, yang mengkaji hal ni. Dan kalau kita kaji pada tahun 2004, punca virus selsema burung ya, lebih kurang 100 juta burung, ayam, itik dan yang semuanya mati atau disembelih kesan wabak ini. Bulan Ogos 2004 negara China mengumumkan penemuan virus penyebab selsema burung termasuk daripada spesies H5N1 tu dalam khinzir. Itu dari sudut aklinya, fikirkan. Jadi kita ada dua lah, maknanya sudut ibadat, ta'abbudi, perintah Allah. Yang keduanya dari sudut logik akalnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan. Dan ada satu soalan lagi di FB IKIM FM. Hafizuddin bertanya, saya nak tanya pasal orang yang tersentuh babi tapi tak jumpa air tanah tapi guna sabun dibuat dari tanah, sah ke dan sebagainya? Hukumnya adalah sah ya. Hukumnya adalah sah. Saya ingat sudah ada fatwa daripada fatwa negeri Kedah ya, pasal sabun sertu kalau tak silap saya lah. Jadi maknanya dia ada bahan-bahan daripada tanah tu, so dia sudah dibangunkan, dikomersialkan. Jadi memudahkan kita bawa sabun tu kerana isi kandungan sabun tu ada unsur tanah ya. Jadi ini untuk memudahkan cara kita melakukan sertu ya, cara mudah kita melakukan sertu. Boleh gunakan sabun tu sebagai pengganti kepada tanah. Wallahu alam. Misalnya kita duduk hotel kan, hotel 5 hari 4 hari ya, nak sertu mana nak ada tanah, turun kat bawah pun semua simen. Jadi kita boleh gunakan sabun. Wallahu alam. Ya, Alhamdulillah. Dan ada soalan, mungkin soalan yang terakhir pada waktu ini di FB juga bertanya, ada benda yang berlaku bila beliau bekerja di overseas, bukan negara Islam, dan sarapan di hotel selalunya yang boleh makan roti, telur goreng dan sebagainya. Pada kuali yang sama sebelah dimasak bacon dengan daging babi dan bukan sembelihan cara Islam, dan sebelah pula digoreng telur. Apakah telur goreng itu haram atau diharuskan? Dia kalau goreng sebelah-sebelah ni tidak ada masalah lah ya, tidak ada masalah dia goreng sebelah-sebelah kan. Cuma percikkan minyak itulah ya. Kalau dia dah basuh kuali pun
maknanya kita dah tengok hadis tadi ni, ada hadis dan ada ulama berpendapat kalau kuali yang digunakan untuk masak daging babi tu kalau dibasuh farhaduha bil ma, maka watbukhu fiha, boleh masak dalam tu. Jadi ini satu jalan keluar kepada kita lah, sebab kita mungkin tak ada makanan dah pada masa tu yang halal, ya, restoran yang halal tidak ada dan sebagainya, maka kita boleh cari jalan keluar yang ada dalam hadis dan yang disebutkan oleh sebahagian para ulama. Tapi kalau tempat kita yang banyak restoran halal dan sebagainya, tidak ada kewajaran lah kita nak pergi ambil basuh tu pergi masak kan, sebab banyak restoran yang halal, ya. Jadi kita kena letakkan pendapat-pendapat tu sesuai dengan keadaan dan suasana yang kita hadapi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan dan mungkin doktor tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir daripada doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita bicarakan pada kali ini ialah berkenaan dengan isu khinzir. Kita faham keharamannya dan kalau kita menghadapi masalah, ya, dalam masalah khinzir, ada insya-Allah jalan keluar yang diijtihadkan oleh para ulama kita, ya. Ada ijtihad di kalangan para ulama sebagai jalan keluar kepada masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir. Doktor, insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan para pendengar, terima kasih juga kepada anda dan para pendengar terus setia bersama kami. Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kuala Terengganu 100.2 FM. Subhanallah, tanpa kita sedar Allah SWT datangkan hikmah, lebihan rezeki dari moratorium serta pelbagai sumber lain sepanjang PKP kali ini. Janji Allah sungguh jelas, semakin banyak kita memberi, semakin berganda-ganda rezeki dan pahala menanti kita. Ayuh, gandakan rezeki dan pahala dengan berinfak untuk dana pembelian tanah Mahat Tafiz Sain Fatimah Az-Zahra atau MTS Fast di www.mtsfast.com sekarang. Apabila siap kelak, bangunan MTS Fast yang serba lengkap bakal menempatkan lebih 1,000 pelajar, merangkumi bangunan sekolah rendah, sekolah menengah, makmal sains, makmal komputer, surau, asrama putra dan puteri, dewan dan pelbagai lagi kemudahan yang kondusif bagi melahirkan anak-anak yang hebat sebagai penaung kita di masa akan datang. Alhamdulillah, hasil infak dari anda semua, MTS Fast telah berjaya mengumpulkan sebanyak 3.4 juta ringgit. Namun, MTS Fast masih memerlukan dana sebanyak 1.6 juta ringgit bagi memenuhi keperluan pembelian tanah. Salurkan infak anda di www.mtsfast.com sekarang. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, tidaklah sedekah itu mengurangi dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kecuali kemuliaan, dan tidaklah seseorang tawaduk kerana Allah kecuali dia akan meninggikan darjatnya. Hadis riwayat Muslim. Jangan bertangguh lagi, salurkan infak anda di www.mtsfast.com sekarang. Kota Baru 89.8. Antara rancangan yang pernah bersiaran di Radio IKIM ialah Cabaran Pemikiran Masa Kini yang ke udara selama 6 tahun dari 2006 hinggalah 2011. Rancangan ini membicarakan mengenai pandangan Islam, mengenai kehidupan dan pemikiran semasa. Turut dibincangkan persoalan pokok dan kekeliruan dalam falsafah masa kini dan jawapannya dalam pandangan alam Islam. Contoh-contoh tajuk temu bual ialah pandangan alam Islam, agama sebagai ad-din, nilai dan budi pekerti akhlak, kedudukan Al-Quran dan peranan Al-Sunnah, sekularisasi dan Islamisasi, konsep ilmu dan makrifah, budaya ilmu, Al-Tauhid dan konsep alam semesta, hakikat dan sifat insan, kebebasan dan kebahagiaan, ikhtiar dan saadah, adab,
ta'dib dan pendidikan, perubahan, pembangunan dan kemajuan dan sebagainya. Tetamu rancangan ini menggabungkan antara para pengkaji IKIM dan institusi kebangsaan yang lain. Antara penyelidik IKIM yang ditemu bual ialah Dr. Muhammad Sani Badrun, Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran dan Encik Muhammad Asham Ahmad. Rancangan ini juga mengundang Profesor Madya Dr. Ugi Suharto dari Universiti Islam Antarabangsa UIA, Profesor Madya Dr. Muhammad Fauzi Hamad dan Profesor Madya Dr. Wan Suhaimi Wan Abdullah dari Universiti Malaya UM dan Encik Roslan Abdul Jelani dari Institut Tadbiran Awam Negara Intan. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini.